السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا
والذين هم محسنون. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. Dan di atas segala orang Yahudi itu kami haram akan barang yang kami kisah atas engkau dahulu itu. Dan di atas orang Yahudi itu kami haram dan di atas segala orang Yahudi itu kami haram akan barang yang kami kisah atas engkau dahulu itu. Atas orang Yahudi kata Allah, kami haramkan pada mereka seperti mana yang kami kisahkan pada dahulu itu. Ayat ni pun kita dah belajar dah kisah dalam surah Al-An'am. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada orang Yahudi. Diharamkan pada mereka. Ayat dia tu, wa 'alal ladina hadu haramna kullu zufur. Baca sampai habis tu, tengok dalam surah Al-An'am kita jumpa. Dan atas segala Yahudi itu kami haram tiap-tiap yang ampunya kuku menyambar dengannya hingga akhir. Lemak, binatang yang diharamkan kepada orang Yahudi. Maksudnya macam mana? Yang mengharamkan dan menghalalkan itu adalah hak Allah. Ayat lepas, Allah Ta'ala boleh mengharamkan benda yang halal kalau Allah Ta'ala nak menyusahkan pada mereka dengan sebab perbuatan mereka sendiri, seperti mana orang Yahudi. Seperti mana orang Yahudi yang menyebabkan mereka susah. Bila mari zaman kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengharamkan benda-benda yang tidak baik bagi kita. Jikalau sekiranya kita terlibat dengan benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, merosakkan kita, agak sangat tak baik bagi kita. Setiap benda yang najis tak baik bagi kita. Daging, kebanyakan daging-daging dihalalkan pada kita, tapi daging babi diharamkan, kerana ada benda yang tidak baik pada daging babi. Gitu. Jadi ayat yang lepas kita ingat balik, jangan siapa-siapa pandai-pandai mengharamkan benda yang Allah halal. Perkahwinan dihalalkan oleh Islam. Tak kiralah kamu siapa pun. Tapi ada agama di atas dunia mengharamkan orang alim mereka kahwin. Macam Kristian, padri tak boleh kahwin, sami tak boleh kahwin. Ini mengharamkan benda yang halal. Islam tak apa. Hang alim pun boleh kahwin. Bahkan orang alim lagi banyak kahwin. Tak ada masalah, boleh. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Kristian, mereka mengharamkan benda yang halal dan menghalalkan benda yang haram. Allah haramkan babi, Kristian makan babi. Dalam agama Kristian, dalam Taurat, dalam Injil ada sebut tentang daging babi. Orang Kristian makan daging babi. Yang Allah Ta'ala haram, mereka halalkan. Jadi siapa-siapa yang pandai-pandai pergi tukar benda halal jadi haram, benda haram jadi halal, pandai-pandai sendiri, maka orang ni dia sudah terkeluar daripada ajaran Islam. Kerana hak menghalalkan dan mengharamkan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut ayat, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun. Jangan pandai kamu sifatkan dengan lidah kamu sendiri, yang ni halal, yang ni haram, yang ni halal, main sedap-sedap mulut kamu saja. Sebab tu kalau kita tak reti hukum, mengaji fiqh bagi banyak. Jangan duk pandai-pandai pergi sebut yang ni halal, yang ni haram. Senang-senang je kamu sebut. Ingat. Itu. Baik. Dan atas segala orang Yahudi itu kami haram akan barang yang kami kisah atas engkau dahulu itu pada ayat wa 'alal ladzina hadu haramna kulli zufur. Ayat lepas dah kita magi. Dan atas segala Yahudi itu kami haram tiap-tiap yang ampunya kuku menyambar dengannya hingga akhir ayat itu.
wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Dan tiada kami zalim mereka itu, tetapi adalah akan diri mereka itu, zalim mereka itu akan dia dengan kerja kufur dan maksiat yang mewajibkan bagi demikian itu. Allah tak zalim pada mereka. Mereka zalimkan diri mereka sendiri. Dengan mereka melakukan kufur, dengan mereka melakukan maksiat. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perkara yang dulunya boleh bagi mereka, Allah haramkan. Itu. Jadi alhamdulillah, Al-Quran turun di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak boleh dipindah dan diubah. Dan tak ada wahyu dah selepas daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi benda yang haram, benda yang halal itu jelas. Benda yang haram itu jelas. Dan tidak ada pindah-pindah dah. Tak ada pindah-pindah dah. Faham? Nah itu. Jadi siapa-siapa pindah, dia nak buat kerja Tuhan. Halal haram ni hukum fiqh. Halal haram makruh harus hukum fiqh. Tapi kalau yang halal itu diharamkan, dia pergi kepada soal akidah, rosak akidah. Dia jadi akidah. Sembahyang itu fiqh. Tapi wajib kita berakidah, beriktikad dalam hati kita, pegang dalam hati kita, dalam hati kita sungguh-sungguh, sembahyang itu wajib. Itu akidah. Puasa fiqh, tapi percaya kepada puasa itu wajib, akidah. Zakat fiqh, tapi percaya kata zakat itu wajib, akidah. Kalau kata sembahyang 5 waktu tak wajib, jadi kafir. Kalau dia tak sembahyang, berdosa. Ada lain. Kalau tak percaya kata puasa bulan Ramadan itu wajib, jadi kafir. Kalau dia percaya tapi dia tak puasa, yang tu tak jadi kafir, tu berdosa. Kita kena faham macam tu. Zakat. Zakat, kalau dia tak percaya kata zakat tu wajib, dia jatuh kafir, rosak akidah. Tapi dia tak keluar zakat, sedangkan dia kena zakat, dia tak keluar zakat. Dalam hati dia, dia percaya kata zakat tu wajib, dia tak tolak hukum zakat, maka dia berdosa, dosa besar, tak jatuh kafir. Faham? Itu dalam akidah. Baik. Summa inna rabbaka lilladheena amilu su'a bijahalatin thumma tabu min ba'di dhalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Kemudian bahawa Tuhan engkau ya Muhammad bagi segala mereka yang mengerjakan kejahatan dengan jahil, kemudian taubat mereka itu, kemudian daripada demikian itu mengerjakan amal soleh mereka itu, bahawa Tuhan engkau itu kemudian daripada demikian itu amat mengampuni dosa mereka itu, lagi amat rahim dengan mereka itu. Tu nak kenal Tuhan. Allah tu siapa? Al-Ghafur, Maha Pengampun. Kata Allah kemudian bahawa engkau ya Muhammad, bahawa Tuhan engkau itu, Allah itu bagi segala mereka yang mengerjakan kejahatan. Dia buat jahat, tak kira lah jahat apa pun. Dia buat zaman dia jahil. Zaman jahil ni dia buat belaka. Dia tak sembahyang, dia mencuri, dia minum arak, dia berzina. Dia buat dalam keadaan dia jahil. Sebab tu ilmu lah yang membimbing kita jadi manusia yang baik. Ilmu lah yang membimbing kita jadi manusia yang patuh. Cuba kita bayang balik, sebelum kita belajar mengaji, kita jadi macam mana? Jangan ingat kita mengaji ni tak ada hasil. Cuba tengok hasil pada tubuh kita, hasil pada diri kita sendiri. Dulu kita tak mengaji, kita macam mana? Lah kita mengaji, kita macam mana? Bukanlah kata mengaji ni tak buat dosa terus. Ada kesalahan kita, ada dosa-dosa kita. Sebab mengaji macam mana pun nafsu ada pada diri kita. Cuma berbeza banyaklah dengan tak mengaji. Beza banyak dengan tak mengaji. Dalam jahil ni dia buat dosa. Bila dia mengaji, dia tahu benda ni dosa, benda ni maksiat. Summa tabu, kemudian dia bertaubat. Taubat ni kita faham dah, rasa menyesal dengan dosa-dosa dia yang lalu. Tak mau dah nak ulang balik, tak mau dah. Itu tinggal terus benda tu. Dan bertaubat saja tak cukup.
Kata Allah Subhanahu wa taala, wa aslahu. Dia bermula buat amal soleh. Dulu tak semayang, dia semayang. Dulu tak puasa, dia puasa. Dulu tak keluar zakat, kutip keluar zakat. Hak lama-lama kutip qada habis. Nah gitu. Dia buat amal soleh. Dulu tak pergi semayang masjid, lah pergi masjid. Dulu tak mengaji, lah mengaji. Kata Allah, kalau kamu buat dosa ketika kamu jahil, kamu bertaubat, lepas tu kamu buat amal soleh campur lagi, Allah Ta'ala ampun dosa kamu. Nah itu syarat dia. Pasal apa? Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhan engkau selepas daripada itu, selepas daripada apa? Kamu buat dosa, kamu menyesal, lepas tu kamu buat amal soleh, Allah ampun dosa kamu. Jadi jangan ingat kata Allah Ta'ala tak ampun. Allah ampun, sebab itu janji Allah Ta'ala. Tapi kena ikut aturan dia tu. Dulu kamu buat dosa sebab jahil, kamu mengaji, tambah ilmu. Bila tambah ilmu, kita nampak benda yang kita buat tu salah. Kita bertaubat segala kesalahan-kesalahan kita. Bila kita bertaubat segala kesalahan kita, kena buat apa pula? Kena buat amal soleh. Kena baca Quran, kena banyak berzikir, kena banyak istighfar. Yang wajib tu tentulah tambah lagi amal-amal yang soleh. Nah gitu. Selepas daripada itu kata Allah, Allah ampun dosa kamu. Siapa berjanji dalam Quran? Allah berjanji dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala akan ampun dosa kamu. Tiba-tiba bila kita buat ikut syarat ni, dulu kita jahil, kita buat macam-macam. Lah ni kita mengaji, kita tahu segala kesalahan kita, kita bertaubat. Lepas tu kita pun buatlah amal soleh. Semayang, puasa, campur ibadat, sedekah, derma, infak, dok buatlah. Tiba-tiba hati kita rasa macam Tuhan tak ampun. Ini kita jahat sangka dengan Allah. Kita kena percaya ayat Allah. Itu janji Allah. Janji Allah. Jadi yang sudah tu sudahlah. Kita bergerak terus ke depan. Ada pula dok tanya lagi, Tuhan ampun ke tak ampun dosa saya? Tuhan ampun ke tak ampun dosa saya? Bahkan ada pula dia rasa Tuhan tak ampun dosa saya. Kenapa? Dosa saya ni banyak sangat. Ini buruk sangka dengan Allah. Ramai yang macam tu. Mari jumpa saya, cerita segala dosa dia. Kita cerita Allah Ta'ala tak ampun. Kita cerita Allah Ta'ala ampun dosa. Banyak mana pun kita buat, dengan syarat kita ikut syarat-syarat dia. Bertaubat, buat amal soleh, Allah nak ampun dosa. Dia berjumpa kita lepas 3-4 bulan. Dia kata, Ustaz, saya rasa macam Tuhan tak ampun dosa saya. Melantak hang. Nah itu. Ini saya rasa tu macam Tuhan tak ampun dosa saya. Tak ampun pak saya apa? Inna rabbaka huwa ghafurur rahim. Tuhan engkau itu, dia tu maha pengampun. Bukan sekadar pengampun saja, ar-rahim, maha penyayang. Baiklah sangka dengan Allah. Apabila kita terbuat dosa, bertobatlah. Semua orang ada dosa, kecuali para nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Tak ada seorang pun terlepas daripada dosa. Ustaz pun, tok guru pun, alim ulama pun ada salah silap dia. Ada salah silap dia. Cuma diberi peluang kepada kita bertaubat. Bertaubatlah. Bertaubat betul-betul terbuat pula. Bertaubatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu pohon kekuatan pada Allah Ta'ala, supaya Allah beri kekuatan kepada kita untuk tinggalkan maksiat tu. Tapi kalau terbuat juga, bertaubat. Jangan mati dengan dosa sudah. Kadang-kadang kita ni kalah dengan nafsu kita sendiri. Sebab tu hidup ni perjuangan. Perjuangan yang nombor satu, lawan dengan nafsu dalam jiwa kita. Lawan dengan nafsu dalam diri kita sendiri. Itu perjuangan yang kita kena lawan. Supaya kita mati, Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa kita. Nah itu. Kita fahamlah benda ni ada kat kita. Tak payah duk terang panjang. Kalau cerita pasal nafsu ni kita faham. Benda ni ada pada diri kita. Kehendak dalam diri kita, perasaan yang ada dalam diri kita. Perasaan apa? Nak buat jahat. Perasaan apa? Sedap dengan dosa. Itu perasaan yang ada dalam diri kita sendiri.
Cuma kita ni manusia yang menang atau manusia yang gagal? Menang lawan nafsu, gagal ikut nafsu. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Kata Allah, siapa-siapa takut maqam ketuhanan dia, takut pada Tuhan dia, wa nahan nafsa 'anil hawa. Kamu kena lawan diri kamu dengan hawa kamu sendiri, hawa nafsu kamu. Kalau kamu lawan, fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya syurga tempat duduk kamu. Aman kamu lawan nafsu. Di dunia dapat rasa syurga dunia. Apa syurga dunia? Ketenangan hidup. Di akhirat dapat syurga akhirat yang kekal abadi bahagia. Nah gitu. Dengan syarat macam tadi. Siapa-siapa melakukan dosa dalam keadaan jahil, dia tak tahu kata benda tu dosa. Kalaupun tahu begitu-begitu je. Sebab tu bila kita mengaji ni, kita suluh diri kita. Jangan bila ustaz hurai duk keling kat orang, dia tu kena dah hari ni, kena hentam dengan ustaz, macam hang tu baik sangat. Suluh diri sendiri tu. Hak mana nak kena kepala kita, hak mana kita silap, hak mana kita buat. Lepas tu summa tabu. Dah hang mengaji, buat silap, bertobat. Bila bertobat, iringi li amal soleh. Sebab tu Nabi sebut sedekah ni memadamkan dosa. Sedekah ni memadamkan dosa. Padam macam mana? Macam api dipadam dengan air. Api marak tu, besar tu, nak bagi api padam dengan apa? Ambil air, siram. Api padam. Dosa banyak, besar. Macam mana nak padamkan dosa itu? Ambil duit kita, sedekah. Banyak dosa sedekah, banyak. Biar rasa sayang. Biar rasa sayang. Ni dosa banyak, pergi kedekut baik. Tak padamlah dosa. Itu. Tak padamlah dosa. Tu Nabi sebut, iringilah kejahatan dulu dengan kebaikan hari ini. Iringilah kejahatan dahulu dengan kebaikan hari ini. Dulu kita jahat sungguh-sungguh, lah kena baik sungguh-sungguh. Nada. Dulu jahat sungguh-sungguh, lah kena baik sungguh-sungguh. Nah itu. Faham? Habis. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yaku minal musyrikin syakiran li an'umi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Bahawasa Nabi Ibrahim itu ada ia imam ikutan kebajikan lagi taat bagi Allah, lagi cenderung kepada agama yang betul. Inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim. Siapa dia Ibrahim? Nabi Ibrahim itulah. Antara nabi yang banyak juga nama disebut dalam Al-Quranul Karim ialah Nabi Ibrahim. Dulu huruf panjang dah. Ibrahim ni bahasa Ibrani. Dia dekat dengan bahasa Arab. Ib dengan makna ab. Ab makna bapa. Rahim dengan makna rahim, makna penyayang. Ibrahim bapa yang penyayang. Nah, makna dia bapa yang penyayang, Ibrahim. Ni nak cerita lagi kisah Nabi Ibrahim. Ibrahim ni siapa? Tok Wan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada keturunan Ismail. Bawa daripada orang panggil Bani Ismail, bawa daripada keturunan Arab. Dari Ibrahim juga ada anak dia nama Ishaq. Anak Ishaq nama Yaqub. Yaqub gelaran dia Israel. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, wahai anak cucu Nabi Yaqub. Nah ini. Sebab itu inna Ibrahim kana ummatan. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah umat. Jarang Allah kita jumpa dalam Quran satu orang disebut umat kecuali Nabi Ibrahim. Inna Ibrahim ummatan. Sesungguhnya Ibrahim itu umat. Seorang disebut umat. Faham tak? Umat ni apa? Umat Muhammad ramai. Bila sebut ummah ni ramai.
Kita sebut ummah. Perpaduan ummah ramai. Tapi Nabi Ibrahim disebut ummatan, umat. Kenapa Nabi Ibrahim disebut umat walaupun dia seorang? Berbagai-bagai tafsiran ulama. Ada yang mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam disebut umat. Nabi Ibrahim disebut umat ini ialah kerana daripada dia seorang lahir ummah yang banyak di kalangan para nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Daripada Nabi Yaqub daripada Nabi Ishaq turun pada Nabi Yaqub, turun para nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam sampai Isa, sampai Musa. Ini adalah anak cucu Nabi Ibrahim alaihi salam, sebelah Bani Ishaq. Daripada Nabi Ismail turun Nabi Ismail turun sampailah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni anak siapa dia? Anak cucu Nabi Ibrahim alaihi salam. Walaupun dia ni seorang disebut ummah. Anak cucu cicit Nabi Ibrahim, para nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam yang banyak disebut umat. Jadi dengan itu ulama mentafsirkan boleh juga dipanggil seorang itu umat jikalau sekiranya terkumpul padanya segala kebajikan. Macam seorang alim ulama, dia ada banyak kemahiran, dia ada banyak ilmu, dan dia boleh mengajak berbagai-bagai cabang ilmu. Dia boleh mendidik berbagai-bagai pendidikan. Ini juga dipanggil ummah. Sehingga hari ini dipanggil murabbi ummah. Dia seorang tapi dipanggil murabbi ummah. Diberi gelaran pentarbiyah ummah, pendidik ummah. Dipanggil, walaupun dia seorang, dipanggil dia murabbi ummah. Kenapa Nabi Ibrahim AS seorang? Allah sebut ummatan, umat. Kenapa? Dia Nabi Ibrahim AS dengan anak cucu dia lahirlah para nabi-nabi yang begitu banyak, disebut ummah. Faham? Itu tafsir daripada ulama, tafsir daripada Ibnu Arabi, dan tafsir daripada guru-guru dan alim ulama yang besar yang lain. Itu baik. Sama ada dia ada dua, sama ada di dia tu ada bagai-bagai kebajikan, ataupun sama ada di dia tu ada berbagai-bagai ilmu, dia juga digelar ummah, ataupun hari ini dipanggil murabbi ummah. Senang kita faham. Itu baik. Ini kita dah jumpa dah perkataan murabbi ummah ni. Ada murabbi ummah, kita faham. Ini Nabi Ibrahim satu orang dipanggil ummah. Jadi sembahan kaum dia pada ketika itu. Siapa dia tukang buat berhala? Ayah dia sendiri, tukang tempur berhala. Susahnya. Lagi Nabi Ibrahim AS berhadapan dengan kerajaan pada ketika itu, Namrud. Sehingga Nabi Ibrahim lah Nabi yang dibakar oleh tentera Namrud dalam api. Ibrahim. Lagi minggu lepas baru selesai kita sambut ibadah korban. Daripada mana kisah korban ini? Seorang itu sebut ummah Nabi Ibrahim ni. Kisah korban daripada mana? Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah supaya menyembelih anak kesayangannya Ismail. Lagi kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ujian. Nabi Ibrahim pengembara yang dia berasal daripada Iraq, mengembara mari ke Jerusalem, Palestin, duduk di situ di Palestin. Sampai hari ini pun kalau pergi ke Palestin, yang asalnya yang terakhir tentera Israel merampas tanah umat Islam Palestin di Hebron. Di atas bukit itu ada makam Nabi-Nabi, anak cucu Nabi Ibrahim, termasuk makam Nabi Ibrahim. Israel tak bagi masuk tentu, dirampas. Dan bila kita sampai kat situ sangat sedih. Saya pergi ke Palestin sekali,
Bila balik pada Palestin, saya kata saya tak mau pergi dah. Saya tak mau pergi dah. Kerana apa? Karena tak sanggup tengok sengsaranya umat Islam di Palestin. Tak sanggup tengok muka-muka muka-muka Israel yang menjaga Masjid Al-Aqsa. Sepanjang duduk di Palestin 4 hari ke 5 hari, tak ingat. Duduk Palestin. Turun semayang subuh daripada hotel pergi. Saya turun 2 hari je. 2 hari lagi tak turun. Tak mau pergi. Meluat tengok tentera Israel duduk jaga pintu. Kena lalu kat mereka dengan perempuan-perempuan hisap rokok duduk ke tepi tu apa semua. Tentera polis mereka. Nah gitu. Dijajah oleh Israel. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, ni zaman kebangkitan Islam. Tak ada dah negara dunia yang mendabik dada dia kuasa besar sekarang. Tak ada dah negara dalam dunia dia menguasai ekonomi dunia. Semuanya jatuh. Semuanya hancur. Jatuh hancur. Itu. Jatuh hancur itu dengan sebab benda yang kecil. Apa dia bunyi? Hai. Aircon. Duduk jauh sikit tu. Mana Arsyad tu tutup aircon tu. Dia pencari bekas ke bubuh besen ke apa ke bubuh ke situ. Hari ini tak ada siapa dia boleh mendabik dada dia menguasai dunia. Dia menguasai ekonomi dunia. Kenapa? Semua dunia-dunia, negara-negara yang dulunya megah dengan kekayaan, sekarang jatuh dengan makhluk Allah yang paling kecil, coronavirus. InsyaAllah ada hikmat dia. Ada hikmat dia. Macam saya sebut dulu, Hagia Sophia di Turki. Kalau sampai Istanbul, orang akan bawa kita pergi di situ. Saya dah sampai 2 kali dah. Masjid ni asalnya masjid menjadi rebutan dengan orang Kristian. Bila menjadi rebutan dengan orang Kristian, bila mari kerajaan Islam tapi berpahaman sekular kama Atatürk. Dia nak selesai masalah, masjid pun jangan, gereja pun jangan, buat muzium. Buat muzium. 80 tahun lebih Hagia Sophia ni jadi muzium. Semua orang boleh masuk dengan berkasut. Dalam Hagia Sophia tu ada masjid, ada mimbar dan ada juga lamang-lamang Kristian, patung-patung gambar-gambar Kristian. Nah, kalau sampai kan. Alhamdulillah baru ni Presiden Turki tengah-tengah duk kaluk dengan Covid ni, Presiden Turki mengumumkan Hagia Sophia kembali menjadi masjid. Ada orang Kristian puas hati, tentu mereka tak puas hati. Bermusuh dengan Islam sejak daripada kerajaan Uthmaniyah lagi. Kerana negara-negara Portugis jatuh ke tangan Islam. Spanyol jatuh pada tangan Islam. Di situlah mereka berdendam dengan Islam. Sebab itu bila mereka dapat kuasai, mereka melakukan kekejaman terhadap umat Islam. Tapi kenapa bila sekarang masjid Hagia Sophia tu diubah daripada museum jadi masjid, negara-negara barat dia tak ada siapa bercakap apa. Kenapa? Mereka tak mampu lagi nak berperang. Kerana mereka sedang menghadapi masalah ekonomi yang sangat dahsyat. Bahkan negara-negara barat ni macam Amerika sampai hari ni belum selesai. Kerana mereka menjadi duit ekonomi itu sebagai Tuhan. Di saat negara lain dah sekat dah apa semua pergerakan, mereka lagi bebas. Sampai mereka merebak cukup dahsyat. Dan ekonomi mereka merudum. Ini cerita dia. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan Islam. Tu orang kata petanda bahawasanya suatu hari insya-Allah Israel akan hancur. Mereka ni kuat dengan ekonomi. Bila ekonomi mereka hancur, hancurlah Israel itu. InsyaAllah Palestin akan dapat balik pada Islam. Masjid Al-Aqsa, masjid seperti Masjid Nabawi, Masjidil Haram, bebas kita pergi. Itu. Tolong saya lepas tu keluar pergi cari timba ke apa.
Nah ini. Baik, cerita tadi Nabi Ibrahim alaihissalam tadi. Apa dilalui oleh Nabi Ibrahim? Dia berhadapan dengan bapa dia, tukang tempur berhala. Dia berhadapan dengan Namrud. Sehingga dia dibakar dengan api. Dan dia terpaksa mengembara daripada Iraq pergi ke Palestin. Daripada Palestin mengembara ke Mesir. Daripada Mesir mengembara ke tanah Arab. Arab pula. Tanah Arab masa tu Mekah dipanggil Wadin Ghairi Zi Zara'in, satu lembah yang kering kontak. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Ibrahim supaya bina Baitillah, rumah Allah yang dipanggil Kaabah, yang menjadi kiblat pada umat Islam seluruh dunia pada hari ini. Tu Ibrahim yang Allah sebut. Lagi yang sebagai imam, yang dipanggil ummah Nabi Ibrahim ni sebagai contoh dan tauladan. Seorang yang sangat penyayang, seorang yang sangat kasih, yang suka kepada anak-anak tapi tak ada anak. Tak ada anak. Setelah umur 86 tahun Nabi Ibrahim baru dapat anak Ismail melalui isteri dia Hajar. 86 tahun dah baru dapat anak. Sabarnya, tak putus asa. Setelah 86 tahun dah baru dapat anak melalui isterinya Hajar. Nabi Ibrahim alaihi salam 100 tahun baru dapat anak daripada isterinya Sarah yang tua. Diletakkan anak nama dia Ishaq, Nabi Ishaq. Ini Nabi Ibrahim ummah, sebagai imam, sebagai contoh, sebagai tauladan kepada ummah. Sampailah peristiwa korban, sejarah korban, yang menjadi imam, yang menjadi petunjuk, yang menjadi tauladan kepada ummah sampai ke hari ini. Bahkan setiap tahun kita diminta merayakan hari korban dan melakukan ibadah korban, termasuk juga amalan haji. Amalan haji yang dilakukan oleh umat Islam hari ini sampai kiamat bermula daripada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan semua tempat-tempat sa'i ada sejarahnya. Bagaimana Siti Hajar mencari air. Kaabah ada sejarah dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bina Kaabah. Semua kisah Nabi Ibrahim kat situ. Di situ ada makam Ibrahim, tapak kaki Nabi Ibrahim. Di sana ada Jabal Rahmah. Ada sejarah Nabi Ibrahim. Di sana ada tempat melontar, ada sejarah Nabi Ibrahim. Banyak semua kisah Nabi Ibrahim ni. Jadi oleh kerana banyak kebajikan, banyak pengajaran, banyak pengiktibaran, banyak contoh tauladan, Nabi Ibrahim dipanggil apa? Dipanggil ummah walaupun dia seorang. Faham tak? Itu ummah. Itu dipanggil umat. Biasanya umat-umat ni ramai, tapi walaupun seorang dipanggil ummah. Faham? Itu. Habis. Bahawasa Nabi Ibrahim itu ada dia imam, ada ia imam ikutan kebajikan, lagi taat bagi Allah, lagi cenderung kepada agama yang betul, agama Islam. Dan tiada ia daripada orang syirik suatu dengan Allah, lagi banyak syukur bagi segala nikmat Allah. Nabi Ibrahim ni orang yang banyak syukur dengan segala nikmat Allah. Sabar, syukur, ada belaka pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah itu. Telah pelihara akan dia oleh Tuhannya daripada makhluk. Allah Ta'ala telah pelihara akan dia oleh Tuhannya daripada makhluk, perbuat khalil, kekasih. Tu Nabi Ibrahim dipanggil Khalilullah, kekasih Allah. Dan hidayah akan dia kepada agama yang betul. Agama yang betul panggil Hanif. Hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Hanif itu agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Hanifan, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Agama apa Nabi bawa? Islam. Semua Nabi-Nabi Islam. Nah gitu. Baik. Wa atainahu fid dunya hasanah.
Dan telah kami kurniakan di dunia ini kebajikan. Allah kurniakan ke dunia ini kebajikan. Apa dia kebajikan dunia? Hak kita sebut hasanah dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, jadilah kami di dunia ini hasanah. Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala kurniakan Nabi Ibrahim hasanah dunia. Apa hasanah dunia? Anak cucu yang soleh dan solehah. Itu hasanah dunia. Kita ni kalau duit banyak pun, anak cucu porak peranda tak ada makna. Nada. Duit melimpah ruah pun, anak cucu cicit tak tawan hala, tak ada makna. Kita tak ada duit, tak ada harta macam orang. Anak-anak ni bunyi-bunyi bang semua pergi masjid. Amboi, mak pak rasa kaya pun. Nada. Tengah-tengah malam dalam bilik ni dia bunyi baca Quran. Hasanah dunia tak? Tenang je. Ni buka pintu bilik, duduk tumbak netang duduk. Angguk kepala. Bukan baca Quran. Gitu. Lu ni macam apa? Tok tik. Terbang nenek ada semua. Macam-macam ragam dia semua. Tu. Anak cucu ni. Nabi Ibrahim ni Allah kurniakan. Walaupun Nabi Ibrahim dapat anak umur 86 tahun dah baru dapat anak. Tapi anak pun padalah. Nampak dia? Ismail alaihissalam. Tua-tua pun dapat anak. Hasanah sungguh. Dapat Ismail. Nabi Ismail. Seorang anak yang penyabar. Letak nak sembelih ni. Habaq kata perintah Allah. Nak sembelih. Jalankan wahai ayah anda. Ini perintah Allah. Dengan rela hati tu sembelih. Kerana ini perintah Allah. Hasanah dunia. Turun. Cucu cicit pula. Nama apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak hasanah tak ke mana? Anak siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turunan siapa? Ibrahim. Ni hak belah bini hak nombor 2. Dapat anak dulu. Kahwin lambat dapat anak dulu. Elok bukan main. Bini tua pula nama Sarah. Dapat anak pula Ishak. Nabi Ishak. Ya Allah. Ini hasanah dunia sungguh Nabi Ibrahim. Dapat anak nama Ishak. Turun lagi anak cucu pula Yakub. Kita belajar dah kisah Yakub. Macam mana? Begitu. Turun lagi. Siapa? Cucu cicit dia Yusuf alaihissalam. Anak siapa ni? Anak Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nama Yusuf. Allah kita belajar dah kisah Yusuf. Bagaimana liku-liku hidup dia oleh Nabi Yusuf. Sulaiman. Turun Musa, Isa. Itu yang Allah sebut. Wa atainahu fid dunya hasanah. Dan kami kurniakan pada dunia kebajikan. Lega lah. Bawa keturunan yang baik. Kita pun gitulah tuan-tuan. Allah nak bagi anak-anak baik-baik ni, bukan kita cakap aja. Orang ajar atau orang mana pun tuan-tuan sekalian, tak mau jadi situ ke? Tak mau jadi situ ke? Sebab tu saya sebut jangan siapa lah tunjuk pandai didik anak. Jangan. Lepas tu jangan cepat dia kata anak orang tak berjenis, anak dia berjenis. Jangan cepat sangat. Bila nampak orang teruk ni anak siapa? Setan ni. Anak hang pun setan ke? Nak tahu. Kita boleh tengok anak orang teruk ni urut dada ya. Urut dada, ya Allah minta simpanlah jangan anak-anakku jadi macam tu. Takat tu je. Kadang kita duk bawa kereta kan, tengok budak-budak duk angkat tayar motor perempuan semua ni kita tengok. Jenis orang sedap diri dia urut dada. Ya Allah janganlah anak cucu aku. Janganlah anak cucu aku. Nak pergi kata kat anak orang tak tahu. Kau hang tengok ada angkat motor tu anak orang, anak hang pun angkat semacam je. Mau tak buat depan kita, hak tak jenis bukan nak buat depan kita. Tu cerita dia. Mau berdoa lah. Kau dapat anak yang baik, yang soleh, solehah ni, hasanah dunia. Apa hasanah dunia? Tak boleh banding apa benda apa yang mahal. Dia paling mahal. Dia penyejuk mata hati kita.
Dia penenang kita. Dia menggembirakan kita di dunia, gembirakan kita dalam kubur, gembirakan kita bangkit daripada kubur. Macam Allah anugerahkan kepada Nabi Ibrahim. Beribu Nabi daripada anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Hasanah dunia. Ada kata Nabi Ibrahim ni tak ada anak dah. Umur 86 nak beranak macam mana dah? Umur 100 tahun dah nak beranak macam mana dah? Sabar. Taat, patuh dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kurniakan hasanah dunia. Sebab tu tuan-tuan, Allah kurnia hal elok-elok ni kebanyakannya orang yang tak berkira dengan agama Allah. Sebab tu kita kerja-kerja agama, tenaga, riang, wang ringgit, apa semua jangan kira. Ada bagi. Ni kadang dengan agama kedekut baik. Ada. Dia nak beli kereta bayar bulan-bulan tak ada kisah. Nak pergi duduk makan di kedai sekali duduk makan 300-400, tak ada kisah, tak berasa apa. Nak derma ni buh tabung RM2 pun ketak dengan tangan. Tu nak dapat hasanah dunia macam mana? Nak dapat kebaikan dunia macam mana? Orang pakat buat korban, dia tak buat korban. Kan tak ada duit, ada tapi kedekut. Korban ni tuan-tuan semua kena pakat buat, tiap-tiap tahun kena buat. Terlepas buat dah. Tu cerita terlepas makan dah. Tu cerita dia. Buat. Pasal apa? Ini kebajikan untuk kita. Mudah-mudahan dengan kebajikan dan kebaikan yang kita bagi itu, Allah kurniakan hasanah dunia. Tak ada anak cucu cicit kita. Saya sudah sebut selalu tuan-tuan. Kalau saya seorang, saya tak mampu buat semua ni. Ramai orang. Ramai orang tolong. Banyaknya tolong dengan wang ringgit, kerta benda. Ada orang di pada Labu Besar jual tanah setengah. Mai bagi 10,000. Tanya mai daripada mana? Mai Labu Besar. Orang Labu Besar ni bukan macam orang Kuala Lumpur, bukannya kaya-kaya. Kata makcik ambil duit mana banyaknya? Cik jual tanah setengah. Jual pasal apa? Dia tak jual, mana makcik nak boleh wakaf? Nak tunggu bila? Makcik nak wakaf, jual setengah, tinggalkan makcik setengah. Semata-mata nak wakaf. Mati dah kot. Mana? Banyaklah pengorbanan orang yang korban apa semua. Kita nak balas apa? Saya selalu doa, bagilah dia hasanah dunia. Apa dia hasanah dunia? Anak cucu cicit dia elok. Tak alim pun elok. Itu. Sebab tu kadang-kadang kita tengok buah lah muda-muda macam setan. Tahu? Macam Bali, orang panggil Bali. Orang panggil. Jahat lah. Tidak dia kalih pergi jadi baik, elok, soleh. Itu. Ini kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi Ibrahim alaihissalam buat kerja agama, berhadapan dengan segala kesulitan, segala kepayahan sampai dia dibakar dengan api. Berhijrah ni bukan senang. Daripada Iraq nak pergi Palestin pergi Mesir mai ke Mekah. Kila ni kapal terbang pun tak larat zaman dulu. Pergi duduk di Mekah pula, kering kotang, tinggal anak pula. Suruh tinggal di situ pula, patah balik Nabi Ibrahim ke Palestin. Tinggal Hajar dengan Ismail. Apa semua susah payah lah. Dengan susah payah pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tengok anak cucu dia. Semua Nabi-Nabi kebanyakannya anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tu yang kita baca tahiyat, bila selawat Nabi sebut sama Nabi Ibrahim. Bahkan selawat Ibrahimiyah tu selawat yang paling afdal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebut nama Nabi Muhammad, sebut Nabi Ibrahim. Bela baca tahiyat, sebut Nabi Muhammad, sebut Nabi Ibrahim. Hebatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah sebut sehingga Allah kurniakan pada dia hasanah dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Bahawasanya Nabi Ibrahim pada akhirat itu daripada jumlah segala orang yang soleh. Bukan zakat dunia saja.
Kadang-kadang dunia ni cukup bagus, elok, apa semua, akhirat gelap. Ibrahim, kata Allah, akhirat dia termasuk di kalangan hamba-hamba Allah yang soleh. Soleh. Apa dia? Darajatul ula. Darjat yang tinggi. Darjat yang tinggi yang Allah kurniakan kepada Nabi Ibrahim. Di dunia diberi hasanah dunia. Akhirat darjat yang tinggi. Nah itu, baik. Thumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyi kepada engkau ya Muhammad bahawa ikut olehmu akan agama Ibrahim, hal cenderung kepada agama Islam. Kemudian kata Allah, hai Muhammad, ikut oleh kamu agama Nabi Ibrahim. Agama Nabi Ibrahim apa dia? Hanifa. Apa makna Hanifah? Cenderung. Cenderung kepada Islam. Hanif ni, orang pun letak nama Hanif. Tak ada. Hanif. Hanifah. Makna cenderung. Cenderung kepada Islam. Makna cenderung kepada Islam, ulama mentafsirkan pada kita, termasuk Profesor Hamka, Hanif ni, dia macam ada magnet. Magnet dalam hati kita. Jadi bila nak buat apa pun, dia tertarik dengan Islam. Tertarik dengan Islam. Itu Hanif. Hanif. Hati ni tertarik nak ikut perintah Allah. Itu Hanif. Hanif. Itu. Agama yang cenderung kepada Islam. Pergi mana pun cenderung kepada Islam. Ini Hanifan Muslimah. Saya cenderung kepada Islam. Maksud macam mana? Kadang-kadang bila kita nak pergi mana-mana, kita cari hotel. Banyak hotel. Tapi dalam hati tu Hanif, dia cari hotel-hotel yang Islamik. Dia suka begitu. Lepas tu nak tengok pula masjid, hotel dengan masjid yang dekat ke jauh. Pasal apa yang dekat tu hotel dengan masjid dekat ke jauh? Sebab bunyi bang boleh pergi semayang masjid. Gitu. Ini orang panggil Hanif. Dia cenderung dengan Islam. Apa cerita pun cenderung. Nak buat rumah. Dia tengok arah kiblat rumah macam mana, senang. Bila nak sembahyang nanti tak tengok-tengok dah, main betul je, kira semua ambil arah kiblat semua. Dia memang cenderung dengan Islam. Buat apa pun dikira dengan Islam. Itu. Bahkan makan minum apa semua dia ambil kira semua. Ini Hanifan Muslimah wa ma ana minal musyrikin. Aku bukan orang musyrikin. Aku Islam dan aku cenderung dengan Islam. Hati aku ni terpikat, tertarik dengan Islam. Macam ada magnet. Hak Islam tu suka. Setengah orang hak Islam tu tak suka. Hak Islam tu tak suka. Kita harap-harap ada Hanif dalam hati kita. Faham tak disebut Hanifan tu? Dia ada magnet, macam besi berani, ada tarik ke arah Islam. Islam ni suka. Benar Islam ni suka. Suka, berkenal, minat. Ada Islamik ni, semua suka. Itu cerita. Bahkan kadang orang sanggup berkorban untuk Islam. Ada. Ini Hanifan Muslimah. Cenderung kepada agama Islam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Bukan sekadar ikut, cenderung dia utamakan Islam. Macam beli barang panggil BMF dulu. Ini riuh. Dulu riuh sak lah sengak dah. Nada. Lah sengak dah. Dia cenderung nak beli barangan Islam. Bukan kita nak pulau orang kafir dah. Macam utamakan beli barangan Malaysia. Takkan negara Malaysia nak pulau barang-barang import. Habislah dagangan dengan orang Malaysia, dengan negara luar. Barang import ada oleh negara kita. Tetapi iklan-iklan di merata-rata jalan, belilah barangan Malaysia. Belilah barangan buatan Malaysia. Pasal apa? Kita orang Malaysia utamakan barangan Malaysia. Bila kita utamakan barangan Malaysia, adakah kita pulau barangan orang lain? Tak, bukan kita pulau. Kalau kita pula, negara kita tak bolehlah buat dagangan dengan negara luar. Tapi kita orang Malaysia, kita utamakan barangan Malaysia. Kita orang Islam, kita utamakan barangan orang Islam lah. Itu. Kita utamakan barangan orang Islam. Ini Hanif. Hati kita cenderung begitu. Cenderung begitu. Ni saya duduk tengah buat kata kerja, duduk start nak buat. Sulu tuan-tuan bakal doa lah. Komplek Bazar Tok Bu 2 tingkat atas bawah tu kita akan buat Nahdah Mall. Pasar Raya Muslim. Nahdah.
Tengah duk buat tu. Duk cari duit, duk susun, duk apa. Sakat minimarket Ustaz Lebah Hidung tu nak beli apa? Nah panggil, kita cuba. Pasal kita ni orang Islam, kita cenderung kepada Islam. Cenderung kepada biar begitu kita pergi ke mana pun. Ni hotel siapa punya orang Islam, saya cenderung ke Islam. Nada, tak apalah, tak elok sikit pun tak apa. Barang ni orang Islam cenderung ke Islam. Nah itu sebab kita ada hanif lah hati. Ni macam tak ada besi berani pun lah hati. Market tu di market tu. Orang kita jual ikan harga sama dengan apek nyonya semua pakat jual apa semua. Lalu kat depan orang kita pergi beli kat apek tu hujung sekali tu. Kawan ni hak tadi hak depan kita lalu ni mayang subuh kali kita di masjid tak beli kat dia. Ni torak tu cerita. Kita orang Islam ni kena cenderung kepada Islam. Sebab tu hukum hakam negara, ekonomi, wakil rakyat, pemimpin, kita suka hak Islam ni. Tu buat ada ni duk baca Hanifah Muslimah. Tapi duk pilih kapiak. Ni kapiak kalau tak ada sangat, tak ada arah sangat apa semua, nak kena pilih juga kapiak, pilih sikit kapiak yang tak bermusuh dengan Islam. Tak musuh dengan Islam. Lepas tu kita kena ada semangat tu tak payah PMS pun kena sebut tak apa. Sebut Hanifan Muslimah. Saya cenderung kepada Islam. Hak Islam ni saya cenderung. Saya suka, saya kenal, saya nak berjuang, saya nak bagi sumbangan, saya nak tolong, nak apa semua. Ni hak Islam. Ni kita pula dia bermusuh dengan Islam. Apa dia? Memang inna salati wa nusuki, baca pula apa iftitah. Tapi tak amal apa yang baca. Faham tak? Hati kita ni tertarik mula daripada akidah kita Islam. Mula pada ibadah kita Islam. Muamalah kita Islam. Munakahat kita Islam. Semua sekali kita cenderung kepada Islam. Ni baru betul. Cenderung kepada agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itulah. Sambung sampai kat kita lah ni. Dan kita pun kena cenderung, anak cucu kita pun kena cenderung. Faham tak? Macam ada sesuatu lah hati kita ni. Ada sesuatu kadang nak berhenti kedai makan, nak makan. Yalah semua kita tak makan kedai kafe, tengok kat luar tak edil lah, jalan lagi. Tengok tak edil lah, jalan lagi. Pasal apa? Tengok dalam kedai hak duk masak tu pun tudung tak pakai. Tengok hak pelayan punya ikat tojah. Apa semua tak nampak suasana Islam. Tengok Allah yang ni pakai tudung elok, kena hak kibah roti canai pun cukup piah atas kepala, nampaklah kemas gala apa semua. Apa haji pula apa semua. Kita cenderung kot tu. Tak ada. Cenderung hak kebelah Islam ni kita cenderung. Baguslah dah ada sifat tu. Dah ada sifat tu bagus. Tu cerita dia. Ni dak. Macam hotel kira elok sudah. Ada kolam renang tak nak berenang. Tua-tua nak berenang apa? Tenggelam sengat. Berenang pun buat apa? Gitu. Kira makan sedap. Bilik elok. Apa tak apalah itu kena kira juga. Cuba tanya tengok. Islam tak Islam? Kepunyaan siapa? Siapa pemilik dia? Siapa tuan dia? Apa semua? Kita kena ikut tu dulu. Sebab kita orang Islam Hanifan Muslimah. Semua hak cara hidup Islam ni kita berkenan. Kita suka. Jalan ni nak memperkenalkan hari Jumaat dengan hari Jawi. Kita suka. Walaupun kita tak reti baca Jawi. Walaupun semua kita suka. Hak benar ke arah Islam ni kita suka. Sebab kita orang Islam. Kita orang Islam. Nanda sila. Kalau orang Islam tak suka Islam ni, susah. Nanda sila. Dia minta. Semua tak apa. Saya benar-benar Islam ni saya suka. Namanya tu. Benar-benar Islam suka. Orang nak buat sekolah agama, kan nak buat madrasah, kan ada kuliah-kuliah agama, kan ada sambutan-sambutan apa ke semua. Hanif. Saya suka pada Islam. Itu cerita dia. Sebab tu orang sanggup mati berjuang untuk menegakkan Islam. Bergadai nyawa berjuang untuk menegakkan Islam. Pasal apa? Hati dia cenderung ke Islam. Bangun celak pagi-pagi pun saya Islam. Nak pejam mata pun Islam. Tu cerita dia. Bahkan kita nak mati pun mati dengan la ilaha illallah. Itu. Baik.
Dan kemudian kami wahyi kepada engkau ya Muhammad bahawa ikut oleh kamu agama Ibrahim hal cenderung kepada agama Islam. Ya Muhammad ikut agama Nabi Ibrahim hal cenderung kepada agama Islam. Ingat, panjang juga serbahah. Boleh nak? Hati kita semua cenderung ke Islam. Nak pelihara raya nanti pun itu, tengok cenderung ke Islam. Kadang-kadang mereka sebutlah sepatah dua, yang kadang tak boleh nak buat semua. Macam-macam dia sebutlah ni apa semua. Betul, tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Tapi kita pilih hak mana cenderung ke Islam, kita buat tu. Cenderung Islam ke tu. Daripada ajak banyak kali dah, ni nak pelihara tak apa lama dah. Ada. Cari hak cenderung ke Islam. Nah gitu. Jangan hak kerana satu benda aja, 1 2 3 benda kita tolak Islam, pilih kapiah. Tu bodoh nama dia. Wa ma kana minal musyrikin, dan tiada ada ia Ibrahim itu daripada jumlah orang musyrikin, hanya ada ia daripada orang yang soleh, yang muwahhidin. Diulang-ulang wa ma kana minal musyrikin itu kerana menolak atas orang Yahudi Nasara, kata ia apa atas agamanya. Pasal wa ma ana minal musyrikin wa ma ana minal musyrikin, semua mengaku bapa depa Nabi Ibrahim. Orang Yahudi mengaku bapa depa Nabi Ibrahim. Orang Nasara mengaku bapa depa Nabi Ibrahim. Orang Islam mengaku bapa orang Islam Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi siapa betul? Islam betul. Wa ma ana minal musyrikin. Nabi Ibrahim bukan orang musyrikin. Wa ma kana minal musyrikin, bukan dia orang musyrikin, bukan sembah berhala, bukan melakukan syirik. Yahudi syirik, Kristian syirik. Nabi Ibrahim muwahhidin, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yang esa, sehingga dia sanggup dilemparkan dalam api oleh Namrud. Tiba-tiba Yahudi kata Ibrahim tu bapa depa. Nasara mengatakan agama mereka ikut agama Nabi Ibrahim. Tak. Islam. Nah, itu. Baik. Innama ju'ila as-sabtu 'ala alladhina ikhtalafu fihi. Hanya dijadi fardu membesar hari Sabtu itu atas segala mereka yang menyalahi nabi mereka itu. Hanya dijadi fardu membesar hari Sabtu itu atas segala mereka yang menyalahi nabi mereka itu. Siapa dia yang membesar hari Sabtu? Yahudi membesar hari Sabtu. Kristian hari Ahad. Islam Jumaat. Islam Jumaat. Yahudi dia kata hari Sabtu hari Tuhan berehat, kita kena berehat. Tu kata Yahudi. Kata Yahudi. Gitu. Gitu juga Kristian hari Ahad. Hari itu hari cuti. Islam Jumaat bukan hari ada Tuhan rehat kuanta padakah, itu menyamakan Tuhan dengan makhluk. Islam letakkan hari Jumaat hari melakukan amal ibadah secara beramai-ramai. Itu sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat hari besar. Yahudi dia letak hari Sabtu. Akhirnya Yahudi ni dia menguasai ekonomi dunia. Sebelum dia dapat Israel, dia wujudkan negara haram Israel di Palestin, dia bergerak di Amerika. Walaupun dia pun minoriti sikit, tapi dia pegang kuasa ekonomi. Akhirnya orang Kristian terpaksa turut mereka untuk membesarkan hari Yahudi, hari Sabtu. Walaupun orang Yahudi kecil. Jadi jadikan hari Sabtu sebagai hari cuti. Jadi nak raikan juga masyarakat majoriti dalam negara mereka Kristian Ahad. Jadikan cuti Sabtu Ahad. Ada Sabtu Ahad. Berkelah. Sampailah terpengaruh kita-kita sini pun Sabtu Ahad, Sabtu Ahad, Sabtu Ahad. Sabtu Yahudi, Ahad Nasara, Ahad Kristian. Itu cerita dia. Sampai kita di Malaysia ni terbahagi dua. Ada negeri yang cuti Jumaat, Kedah. Apa dia lagi? Johor. Cuti Jumaat. Ada negeri yang cuti Ahad, tapi menang hak cuti Ahad lah. Ada hak cuti Ahad banyak. Tu. Ada yang cuti Jumaat. Kelantan, Terengganu. Tu, dia ada. Baik.
Mereka jadikan hari besar mereka tu hari Sabtu. Orang Yahudi. Allah sebut. Hanya dijadi fardu membesar hari Sabtu itu atas segala mereka yang menyalahi Nabi. Mereka itu suruh ta'zim hari Jumaat dengan ibadah dan tinggal segala kerja. Maka pilih mereka itu hari Sabtu. Maka diizin Allah bagi mereka itu dan diberati tambah dengan haram ambil ikan laut hari itu. Mereka Yahudi menyalahi Musa. Itu panjang lagi. Kita berarti innama ju'ila sabtu 'alal ladzina ikhtalafu fihi wallahu subhanahu wa ta'ala.